forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Rafizi Ramli ketika pergulungan di Kongres PKR petang tadi. Apa Rafizi cakap? Muhyiddin acah nak letak jawatan Presiden Bersatu. Sebelum tu saya baca detail sedikit. Muhyiddin tak jadi undur pertahan jawatan sepenggal lagi. Muhyiddin Yassin akhirnya mengumumkan beliau akan mempertahankan jawatan Presiden Bersatu untuk sepenggal lagi. Semua tahu, semalam Muhyiddin kata dia meletak jawatan sebagai Presiden Bersatu. Okey, mari kita dengar respon daripada Rafizi Ramli. Dia akan tengok komen macam biasa. Berdepan dengan pembangkang yang suka acah-acah. Dia bukan macam zaman kita jadi pembangkang dulu. Daripada dulu macam-macam yang pembangkang kita acah. Kalau saya boleh ingat balik ni dah. Mula-mula masa tempoh seminggu itu, dia acah cukup jumlah. Cukup jumlah, acah je. Jadi rakyat semua duk fikir, pelabur semua cukup jumlah ke tak cukup jumlah ni tak? Lepas sudah pun Datuk Seri Anwar angkat sumpah, ada acah lagi. Masih lagi acah nak tebuk atap. Lama mana nak tebuk atap ni? Lepas 1 bulan ke 1 bulan, sampai pelabur, media duk tanya kita tiap-tiap bulan, adakah kerajaan ini akan tumbang? Lepas tu nak masuk bulan 4, bulan 5, ada acah baru lagi. Acah untuk menang dekat Selangor. Amir mana Amir? Berbulan-bulan Amir tak tidur. Kuatlah acah dapat menteri besar. Daripada Kod Azmin acah jadi menteri besar Selangor baru ke. Kemudian dah tak menang. Mari acah baru. Acah kerajaan akan bertukar pada 31 Ogos. Kita tunggu sampai 45 Ogos. Sampai kesudah tak bertukar. Dah habis 1 tahun kena acah. Akhirnya Muhyiddin acah nak letak jawatan saudara-saudari. Sekarang kita gelak. Kita gelak. Sebenarnya 1 tahun yang memang macam-macam jadi dalam keadaan kita kena menguruskan negara yang kita ambil alih itu kucak-kacir dalam pelbagai bentuk. Sebab itu, saya sebenarnya nak ambil, saya jaranglah ulas sangat komen-komen dekat luar. Kalau orang kata kerajaan tak popular ke, survey begitu, survey begini, saya nak ulas sedikit. Sebab biarlah yang terbaru ni nampak bila pembangkang pun tak ada isu sebenarnya. Selain daripada cerita yang terbaru ini, cerita Ustaz Hadi mandi dalam kolam, selain cerita itu, cerita yang pembangkang duk bawa sekarang ini ialah populariti Datuk Seri Anwar dan kerajaan perpaduan jatuh, dia kata. Dan jatuh itu sebab ekonomi tak bagus. Sebagai sebuah parti lah, memang resam kita, memang gaya kita, kita tak pernah tolak pandangan orang. Apa yang orang tak pernah kata, pandangan macam-macam bagi. Tapi resam kita juga, tambah sekarang ini kita dah jadi kerajaan, ada pandangan yang bila bagus dan bila disokong dengan data, dengan bukti, dengan kupasan yang baik, pandangan itu kita ambil sebagai azimat. Memang betul. Tapi banyak juga pandangan-pandangan ini yang sebenarnya tidak berpandukan kepada bukti, kepada fakta. Maka pandangan ini kita ambil with a pinch of salt. Dan itulah pandangan saya kalau soal populariti dan perkara-perkara yang cuba dimainkan sekarang. Sebab kalau kita ingat sejarah kita lah, bila masanya orang kata PKR dan Datuk Seri Anwar ni popular? Mana pernah? Memang tak pernah pun. Dulu zaman daripada awal dulu, orang kata PKR ni parti the weakest link. Bila tahun 2008, keadilan sebagai sebahagian daripada Pakatan Rakyat menidakkan majoriti 2/3 Barisan Nasional dan membawa kepada perubahan yang kita ada sekarang. Masa itu walaupun kita parti paling besar dalam parlimen, tak ada orang kata kita okey ke apa. Kawan dan lawan kata kita the weakest link. Kalau orang cerita pasal Melayu, dia kata yang kuat PAS. Kalau kata yang sokongan kuat bukan Melayu, dia kata DAP. PKR ni melukut di tepi gantang.
Jangan kita lupa saudara-saudari. Sebab tu saya tak lut. Kalau ada orang kata sekarang ni tak popular lah, merudum. Lebih teruk daripada itu orang pernah kata kepada kita saudara-saudari. Sebab itu bila tahun 2014, 2015, bila kita dah nampak PAS tidak lagi sehaluan dengan aspirasi negara progresif yang kita bawa, bila kita kata kita kena berpisah daripada PAS, lalu kita tubuhkan Pakatan Harapan yang ramai bagi pandangan yang menentang itu adalah kumpulan yang mengaku progresif sendiri. Yang bagi pandangan kata PKR ni kamu ni lemah, kamu ni sepatutnya PAS nak apa bagi sajalah. Saya ingat lagi ada satu kumpulan aktivis-aktivis sosial sampai buat mesyuarat untuk meyakinkan supaya tukar Kak Wan daripada Presiden Keadilan masa itu. Sebab dia kata Kak Wan ni tak cukup kuat, habislah kita. Kak Wan ingat masa itu. Kalau kita ni jenis dengar dan ambil pot apa yang orang kata kat luar saudara-saudari, kita tak menang 2018 dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pada hari ini. Kalau kita balik lebih awal lagi, masa keadilan ditubuhkan tahun 1999, masa itu orang kata, kamu takkan pergi mana-mana. Penganalisa kata, parti pelbagai kaum tidak ada harapan dalam negara kita. Saya ingat lagi masa saya muda-muda, kecewanya bila kita pujuk orang, cuba dapatkan kawan-kawan masuk dalam keadilan. Jawapan yang saya dapat daripada orang yang paling terpelajar pun, parti pelbagai kaum kat Malaysia ni tak ada harapannya. Buang masa saja. Kemudian, bila Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara lama tu, semua orang kata keadilan ni tak ada Anwar, tak ada apalah. Dia berjuang hanya untuk Anwar saja. Tak ada harapan. Yang kata ni siapa? Penganalisa-penganalisa politik lah. Yang macam yang kita ada sekarang. Tahun 2004, kita tinggal satu kursi. Pun sama, penganalisa politik, survey tak survey kata keadilan akan berkubur lepas itu. Kemudian tahun 2013, 2015, Datuk Seri Anwar ke penjara pun sama. Orang kata macam itulah. 2016, bila kita buat Pakatan Harapan, kita kata nak menang kena 3 penjuru. Pun sama. Penganalisa politik, profesor, ahli akademik, universiti mana, semua kata ini semua akan kalah. Masa kita menang, tak ada pula dia minta maaf saudara-saudari. Ni yang duk tulis ni, analisa demi analisa. Bila kita menang, pernah dengar tak? Ada seorang penganalisa politik tampil ke hadapan kata, sebenarnya saya silap 2 tahun lepas. Sebenarnya, keputusan yang dibuat oleh PKR itu adalah tepat. Kita takkan dapat, saudara-saudari. Sama, lepas tahun 2020, kena khianat dengan Sheraton. Ini penganalisa yang sama juga ni, yang duk bising semua ni. Dia dah kuburkan kejayaan politik Datuk Seri Anwar pun. Dan akhir sekali, nak masuk dalam pilihan raya umum tahun lepas, bila kita sepakat kata tak perlu kerjasama dengan PAS, dengan Bersatu, kita masuk jadi blok terbesar. Dan itu bagi ruang kepada Datuk Seri Anwar untuk merundingkan penubuhan kerajaan selepas pilihan raya. Punlah termasuklah Merdeka Center ke, termasuklah PUN kata tak boleh ni, PKR akan kalah besar. Macam kalah dalam pilihan raya negeri. Jadi sebab itu saudara-saudari, kalau kita tengok balik analisa cerdik pandai segala yang ada kat luar ni, bila masa mereka pernah meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri? Tak pernah. Sebab itu, selama bertahun-tahun sudah jadi disiplin kita. Kita dengar, kita tapis, tapi kita tidak akan sekali-kali menunggu untuk didendang. Kita memang parti yang tak pernah didendang daripada hari yang pertama. Kita tak didendang kerana keputusan kita itu menongkah arus. Kadang-kadang keputusan kita mendahului zaman.
Dan memang ambil masa untuk rakyat, untuk kumpulan, untuk cerdik pandai ini dapat melihat beberapa perkara yang hanya pada ketika itu berdasarkan bukti kita, data kita dan kepekaan kita sebab dekatnya kita dengan suara hati rakyat. Masa itu kita nampak, orang lain tak nampak. Jadi kalau nak jadi parti didendang, masuk pribumi. Kalau nak konon jadi parti popular tapi tak pernah jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri, masuk PAS. Tapi kalau kita nak jadi parti yang berjaya membawa perubahan dan anjakan dalam negara dan masyarakat, walaupun kita sering dikritik berkali-kali, saudara-saudari, setialah, insya-Allah dengan keadilan kita akan terus mencipta masa depan kita. Baik, Pengurusi tetap saya minta dalam 5-6 minit lagi sebelum gong tu bunyi. No? Okay, dibenarkan. Sebab saya tahu bila saya kata begitu, ada media ni dia akan tulis, PKR ni nampak sombong. Tak nak dengar orang di luar. PKR, timbalan Presiden PKR mengkritik pakar-pakar. Dia akan tulis macam itu. Sebab ni zaman clickbait. Dia orang tak baca dah apa dia kat bawah tu, dia baca kat atas je. Kenapa saya berani sebut begitu? Kerana analisa-analisa yang dibuat itu tidak bersandarkan kepada fakta. Faktanya begini, kalau dikata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sebagai Menteri Ekonomi Kerajaan gagal memulihkan ekonomi, dia kata. Sebab itu saya tanya Muhyiddin dalam parlimen, dia tak boleh jawab. Faktanya begini, pertama, politik negara ni stabil. Datuk Seri Anwar dah menyelesaikan sebahagian daripada masalah paling utama negara sebelum ini. Bukan saja dalam kerajaan stabil. Sebelum itu kucak-kacir Malaysia ni 5 tahun. Dalam parti yang jadi tonggak kerajaan, dalam keadilan, kita tidak pernah lebih stabil daripada yang kita ada sekarang. Kita saya baca detail sikit lah dekat FMT ni. Postingan you itu dimunsuli pertunjukan sokongan kepada sejak semalam dalam kalangan anggota Majlis Pimpinan Tertinggi peserta Perhimpunan Bersatu. Muhyiddin dalam ucapan pada sesi pergolongan sidang mengatakan beliau diyakinkan oleh isterinya Noraini Azwar untuk tidak mengecewakan ahli yang kelihatan memerlukannya. Saya kata, okay, I will stay for the last term. Saya mengumumkan akan bertanding pada pemilihan akan datang. Bersatu menceritakan pertunjukan sokongan kepada Muhyiddin yang mengumumkan hasrat tidak pertahan presiden pada pemilihan parti tahun depan. Dalam ucapan dasarnya semalam, bila Muhyiddin mula cakap dia tak jadi, dia nak letak jawatan lah. So dia tiba masa pergolongan dia cakap dia tak jadi, dia U-turn balik. Akhirnya tuan, mari terus menyokong kerajaan perbuatan Datuk Ahmad Nur Ibrahim. Assalamualaikum.